InsyaAllah kita akan seterusnya terus mendengar satu tausiah daripada Al-Alim Al-Allamah Fadilatul Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Habsyi Hafizahullah, daripada pimpinan Muasalah Bainal Ulama Malaysia, sebagai wakil daripada guru besar kita Al-Habib Al-Alim Al-Allamah Abi Umar bin Hafiz, Abi Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan tausiah yang diberikan akan manfaat. InsyaAllah perkataan Habib Abdul Qadir ini akan diterjem oleh Ustaz Azwan. Fadal mashkur. Alhamdulillahil kabiril muta'al. Segala puji bagi Allah SWT yang maha besar, yang maha tinggi. Dzul jalali wal ikram wa sahibul judil azimi wan nawal. Keagungan Allah Subhanahu wa taala dan yang mempunyai nikmat yang sangat besar. Arsala ilaina sayyidana Muhammadan maula Bilal, yang telah mengutuskan kepada kita Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maula Bilal. sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi madal ayami wal a'wami wa syuhuri wal layal. Segala puji dan selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang zaman, minggu dan juga bulan dan juga malam-malam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah min yawmina hadha ila yawmil wuqufi baina yadayillah. Selawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunci pintu rahmat Allah selama kekalnya kerajaan Allah Subhanahu wa taala, ke atas ahli keluarga dan juga mereka yang ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhtisaran lil waqti insyaallah fi hadhihi ad-daqa'iq al-basitah, sebagai meringkaskan waktu pada minit-minit yang ringkas ini. fal faqiru laysa ahlan lil kalam, jadi al-faqir kata Habib, saya bukanlah selayaknya untuk berbicara wala al-qiyam fi hadha al-maqam, dan bukan selayak untuk berdiri di tempat seumpama ini, li'annahu maqamun lil ulama al-kiram, kerana maqam kedudukan ulama yang mulia. walakin imtithal al-amri khairun min suluk al-adab, akan tetapi mengikut perintah itu lebih baik daripada sulukul adab. fa nadhkuru lakum ma ma'na simtu ad-durar. Saya akan menyebut kepada kamu tentang apakah makna simtu durar. Aktsaru nasi yantiqunahu bi simtu ad-durar, jadi kebiasaannya ramai yang mengungkapkannya dengan simtu durar. was sahihu simtu ad-durar, Yang sahih adalah simtu durar, li'annahu fil arabiyyah kerana dalam bahasa Arab as-simtu al-khayt alladhi yahtawi 'ala ad-durar, yang simtu itu adalah benang tali yang mana padanya itu ada mutiara-mutiara. fa idza ataita bi khaytin min al-khuyut Kalau engkau datangkan satu tali daripada tali, wa kharrajtahu bi durarin fihi faqad summiya bi simt, maka kalau engkau meletakkan durar permata padanya, mutiara padanya, maka dinamakan tali itu simt. wa amma idza kana khaliyan min tilka ad-durar fa huwa khayt. Kalaulah ia tidak ada mutiara pada tali tersebut, ianya hanya tali sahaja. فشبه الإمام الحبشي رحمه الله تعالى Jadi Imamul Habsyi telah menyamakan rahimahullah صفات taala الحبيب صلى الله عليه وسلم sifat kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi التي wasallam, سيكتبها في هذا المولد المبارك yang الشريف mana beliau akan menulisnya biografinya dalam maulid yang mulia ini, كالدرر التي تلتقط من قعر البحار. seperti mutiara yang diambil daripada dasar lautan. فشبه كتب الشمائل Maka beliau telah menyamakan kitab-kitab syama'il وكتب السيرة النبوية dan kitab-kitab sirah nabawiyah كالبحار الواسعة. seperti lautan yang luas. وشبه صفاته وشمائله صلى الله عليه وسلم Dan beliau telah menyamakan sifatnya syama'il Nabi Muhammad SAW الغالية العالية السامية الراقية yang begitu tinggi nilainya dan kedudukannya, كالدرر الثمينة الموجودة في قعر تلك البحار أي في ضمن بطون تلك الكتب. seperti mutiara yang sangat mahal nilainya yang berada di dasar lautan. ولقد كان الإمام الحبشي رحمه الله تعالى Imamul Habsyi rahimahullah taala قبل pada أن يؤلف مولده الشريف sebelum beliau mengarang maulidnya yang mulia ini, يقرأ مولد الإمام الديبعي beliau membaca maulid Ad-Daiba'i كعادة شيوخه العطاس. seperti kebiasaan imamnya, syekhnya فشيخ Al-Attas. فتحه الإمام العظيم Jadi syekh fatahnya, syekh pembukaannya Al-Imam أبو Al-Azim بكر بن عبد الله العطاس بن Abu طالب Bakar
العطاس. Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. وسمعتم في هذه القصيدة المباركة Dan kamu telah mendengar dalam qasidah yang barakah سألت ini. الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب منا الأقدار Sa'altullahu barina hingga akhirnya, حتى يقول فيها sehingga beliau berkata ومن padanya, قطب الملا العطاس dari Qutubil Mala أبي Al-Attas, بكر أخذت الكاس Abi Bakar aku mengambil daripadanya ilmu, ولاحت لي به الأسرار dan aku telah mendapat rahsia daripadanya, ولا يزال الكاس موجودا عندنا بسيئون بحضرموت dan ianya masih tercurah-curah di Sayun di Hadramaut, وهو كأس أبيض yaitu cawan yang berwarna من putih الفخار العالي من الصين العالي daripada buatan yang begitu sangat tinggi nilainya, قرأ فيه الحبيب أبو بكر yang mana telah dibaca oleh Al-Habib Abu ثم Bakar. أمر تلميذه ومريده أن يشرب منه Kemudian diperintah anak muridnya untuk meminum daripadanya, فشرب كأس الفتح maka telah meminum daripada وكأس المنح minum pembukaan, وكأس العطاء والفيض من الله تبارك dan وتعالى pemberian anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. فانكشف ران قلبه Maka terbukalah nur cahaya وانفتحت hatinya, بصيرة سريرته dan terbukalah pandangan mata hatinya, حتى رأى ما لا يراه الراؤون sehingga beliau melihat apa yang tidak dilihat oleh orang ramai, ويسمع ما لا يسمعه dan سامعون mendengar apa yang tidak didengar oleh orang ramai. ويفيض الله تبارك وتعالى على قلبه هذه المعاني الراقية إذا تكلم. Dan Allah telah mencurahkan kepada hatinya makna yang begitu tinggi nilainya apabila beliau berbicara. فمضت سنوات يقرأ المولد الديبع Maka berterusanlah beberapa tahun dibaca Maulid حتى Dabai, جاءت الإشارة من الحبيب صلى الله عليه وسلم له sehinggalah datanglah isyarah daripada Nabi أن Muhammad يكتب sallallahu alaihi wasallam مولدا ويؤلف مولدا untuk mengarang satu maulid. فكان يخبر أولاده وأتباعه وأصحابه يخبر أولاده وأصحابه وأتباعه Beliau memberitahu kepada anak-anaknya dan juga ashab dan بأنني pengikut-pengikutnya سأكتب لكم مولدا سيحبه الحبيب صلى الله عليه وسلم bahawa beliau akan menulis satu maulid yang mana ianya akan disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ويحصل الفتح بقراءته وحفظه dan akan mendapat pembukaan orang yang membacanya dan menghafalnya, ويلقى له القبول في قلوب الناس. dan ianya akan diterima, Allah mencatatkan penerimaan di hati-hati manusia. قال هذه الكلمة قبل أن يكتب المولد بسنوات. Beliau telah berkata tentang ini sebelum menulis maulid ini beberapa tahun. فكان الجد الحبيب محمد ابنه الأكبر Datuk saya iaitu anaknya yang sulung, وقبله عبد الله كذلك. sebelum tu Abdullah, كان الحبيب محمد يأتي يقول يا أبتي متى ستكتب هذا المولد الذي قد شوقتنا وأخبرتنا عنه. beliau selalu bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, bila engkau akan menulis maulid? Kami merasa rindu, berasa sangat suka untuk mendengar maulid tersebut. يقول يا ولدي Beliau berkata, wahai anakku, إذا أردنا أن نكتب المولد لا نجلس كما يكتب المؤلفون نستحضر المعاني هكذا وإنما هو وارد يرد من حضرة الفيض الرباني. kalau kami ingin menulis maulid, bukanlah kami menulis seperti orang yang menulis kitab dan buku-buku. Ianya adalah ilham daripada Allah Subhanahu wa taala, disebut sebagai warid rabbani, ولم يأتي الوارد بعد dan ianya belum masih datang lagi. ونحن ننتظر ساعة الوارد. Maka kami sedang menunggu saat waktunya warid مضت itu datang. سنوات 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 حتى جاء الحبيب محمد في سنة من السنوات Lalu bertahun itu berlalulah bertahun-tahun sehinggalah datang satu tahun itu. فحرك الله قلب الحبيب محمد الجد Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati Habib Muhammad, ni datuknya Habib Abdullah, فأتى بالأوراق maka didatangkan وأتى kertas, بالدواء didatangkan وجاء dakwat, إلى عند والده ووضع الأوراق والدواء في حجر الحبيب علي lalu dibawa dakwat dan juga kertas tadi diletakkan di atas ribanya Habib Ali. وقال يا والد هذه الدواء وهذه الأوراق الآن اكتب. Lalu beliau berkata, wahai ayahku, ini dakwat, ini kertas, sekarang tulis. همم العارفين Itulah semangatnya al-warisin, ينفعل لها طوالع الغيب yang mana ianya memanfaatkan alamul ghaib, لأن همته قوية kerana semangatnya tinggi ونيته عظيمة. dan niatnya sangat besar. تحركت الهمة وجاء الوارد الحبيب علي. Maka semangat itu bergerak, maka datanglah warid kepada Habib Ali. فأخذته شبه الغيبة هكذا Maka beliau dalam keadaan ghaibah sebentar. وبدأ الحبيب محمد يأخذ الأوراق عرف أن الوارد قد أتى فبدأ يستعد. Maka Al-Habib Muhammad pun mengambil dakwat, pena dan sedang bersedia, dan ditahu bahawa warid sedang datang. فبدأ يتلو عليهم الحمد لله القوي سلطانه. Maka Al-Habib Ali pun memulakan bacaannya, Alhamdulillahil qawiyyu sultanuh, الواضح برهانه al-wadihu burhanuh, المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه.
المبسوط في وجوده كرم وإحسان. وهكذا أملأ فانقطع الوارد عند جزء من المولد. Begitulah beliau menulis maulid tersebut sehinggalah beliau terhentinya warid daripada Allah Subhanahu wa taala. لم يكتبه في مجلس واحد. Beliau tidak menulis maulid itu tersebut dalam satu majlis. ثم مضت مدة Kemudian berlalu satu tempoh. فعاد الوارد مرة أخرى. Datanglah warid sekali lagi. وكان الحبيب محمد لا ينفك عند حضوره من تلك الأوراد حتى يكمل الكتابة لذلك المولد المبارك. Dan Al-Habib Muhammad sendiri tidak berpisah daripada penanya dan kertasnya supaya dia tidak terlepas daripada menulis maulid tersebut. فجاء الوارد فكتب جزءا آخر من المولد. Maka datanglah warid, maka beliau menulis lagi bahagian daripada maulid tersebut. ثم انقطع مدة. Kemudian terputus satu tempoh. ثم عادت مرة ثالثة فأكمل المولد. Kemudian datanglah warid kali ketiga, maka beliau pun menghabiskan maulid tersebut. ثم جعلوا تلك المقدمة يا رب صل على محمد بعد أن تم الحمد لله القوي سلطان إلى آخره، جعل تلك الصلاة في أوله بعد أن أتم المولد رحمه الله. Kemudian setelah sempurnanya maulid daripada Alhamdulillah Qawi Sultan hingga akhirnya, barulah diletakkan pada muqaddimahnya ya Rabbi salli ala Muhammad. بعد أن أتم الحبيب محمد أمر الحبيب علي أن يتلى ذلك المولد في بيوت طلابه أولا. Jadi ketika mana sudah selesai menulis Habib Muhammad, maka Al-Habib Ali ingin maulid itu dibaca di rumah anak murid-muridnya, pelajarnya. فكان أول بيت تشرف بقراءة المولد النبوي الشريف المسمى بصمت الدرر بيت تلميذه الحبيب عمر بن حامد السقاف. Jadi rumah pertama yang dimuliakan untuk dibacakan maulid Sumtud Durar adalah anak muridnya yaitu Al-Habib Umar bin Hamid As-Saqaf. نعم الحبيب عمر بن حامد بن عمر بن عبد الرحمن بن محمد بن سقاف بن محمد السقاف. جد الحبيب سقاف بن محمد يلتقي مع الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف في جده محمد. الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف على عمر بن سقاف، وهذا على الحبيب محمد بن سقاف. Jadi Al-Habib tadi Hamid Umar bin Hamid As-Saqaf itu dan juga Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqaf akhirnya bertemu datuk mereka kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqaf. نعم عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن بن علي بن عمر، فينتمي الحبيب سقاف من جهة حبيبه عمر السقاف. Jadi daripada jihadnya Al-Habib Abdul Qadir sampai kepada Umar, dan daripada sini Umar bin Hamid As-Saqaf. فبينهم بنو عمومة. Jadi di antara mereka ada hubungan ponakan. ثم تنقل ذلك المولد ما شاء الله في بيوت الطلاب. Kemudian maulid itu berpindah-pindah di rumah anak-anak muridnya. ثم بدأ يقرأه في المحفل الكبير في أنيسة في آخر خميس. Kemudian mereka mula membaca di sambutan yang besar seperti maulid di Anisa. وعندكم هنا أنيسة في فصول الحبيب أنيس يفعلها. Begitu juga di Solo ada maulid juga di Anisa yang dilakukan oleh Habib Hanis. وفعلت هذا العام عندكم هنا كذلك في ماليزيا الخميس الماضي. Dan juga dilakukan di Malaysia pada Khamis yang lalu. فكان يحضر الجمع الكبير والغفير. Maka dihadiri oleh jemaah yang begitu ramai sekali. يحضر جل علماء حضرموت وأولياء Dan حضرموت. kebanyakan ulama dan aulia Hadramaut turut menghadirinya. فكلما جاء عالم قام الحبيب علي مع بعض الطلاب فكان يضرب الدف، وكان بالزف يستقبلهم طائفة بعد طائفة وفوج بعد فوج. Dan apabila datang seorang alim, maka Habib Ali bersama bangun dengan para pelajarnya memukul daf untuk menyambut kepada ulama satu kumpulan demi satu kumpulan yang lain. نعم رأى بعض الصالحين Sebahagian orang saleh telah في سنة bermimpi من السنوات pada salah satu tahun إمام الحرمين الجويني Imamul Haramain والإمام Al-Juwaini أبو بكر الباقلاني dan Imam Abu Bakar Al-Baqulani وتلميذ الجويني الغزالي dan anak muridnya وجماعة Al-Ghazali من أئمة أهل السنة dan والجماعة beberapa ulama daripada Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. يأتون ويقصدون إلى بلد سيون. Mereka datang menuju kepada Seun. فكان هذا الراوي الحبيب عبد القادر بن عمر السوم السقاف. Yang menceritakan ini adalah Al-Habib عبد القادر بن عمر السقاف الملقب بالسوم. Abdul Qadir bin Umar bin Saqaf yang digelar sebagai As-Saum. كان يحب قراءة إحياء علوم الدين في بيته. Jadi beliau sangat suka membaca kitab Ihya Ulumuddin di rumahnya. فلا ينفك عن قراءة إحياء علوم الدين. Maka beliau tidak terlepas daripada membaca kitab فما Ihya شعر Ulumuddin. بالإمام الغزالي إلا يأتي يقرأ على الباب. Tiba-tiba tanpa dia sedari Imam Al-Ghazali mengetuk pintu rumahnya. قال من؟ قال أبو حامد. Lalu ditanya siapa? Dia kata Abu Hamid. قال ما تريد؟ قال نريد أن نقصد عندكم لحضور مولد الولد علي بن محمد الحبشي وجئنا إليكم لأنكم تقرؤون كتابنا أحياء علوم الدين. Maka berkata Imam Ghazali, sebenarnya kami ingin menghadiri maulid yang dilakukan oleh Habib Hadi, tetapi kami datang ziarah kepada kamu kerana kau selalu membaca kitab Ihya Ulumuddin. وبدأ ينتشر المولد Maka tersebarlah maulid ويتسع
dan ia menjadi luas حتى عد العاد sehingga dikatakan في bilangannya صلاة المغرب pada solat maghrib 30 صف 30 saf. في الصف 1000 نفر Pada satu saf itu 1000 orang. بمعدل 30,000. Lebih kurang 30,000 orang yang hadir. ليس في هذا الزمان. Bukan pada zaman sekarang. في زمان ما في سيارات. Pada zaman yang tidak ada ولا kendaraan. طائرات. Kapal terbang. ولا قطارات. Tak ada kereta ولا api. دراجات. Motor. ما في إلا الحمار والبغيل والجمال. Hanya ada himar, keldai dan juga unta dan juga kuda. هذا في صلاة المغرب. Ini pada solat ما maghrib. بالكم بصلاة العشاء. Bayangkan pula pada waktu solat Isya. والعجيب من الحبيب علي Yang lebih hairan daripada Habib Ali, أن هؤلاء 30,000 الذين حضروا معه صلاة المغرب أغلبهم كلهم ضيوف. mereka yang datang 30,000 orang ini semuanya, hampir semuanya adalah tetamu. فكان يخبر أهل سيون Beliau memberitahu kepada ahli يقول Seun, لهم يا أهل سيون berkata kepada mereka, wahai ahli Seun, كل من جاء إليكم للمولد النبوي الشريف افتحوا له باب بيتكم setiap orang yang datang untuk maulid yang mulia ini, bukalah pintu untuk mereka. ونفقتكم Saya dan nafkah ونفقة kamu الضيف الذي يأتي dan nafkah orang yang datang kepada kamu قبل المولد بيوم sebelum maulid satu hari, ويوم المولد pada hari maulid, وبعد المولد 3 أيام ضيافة على حسابنا. dan juga selepas maulid satu hari, 3 hari itu semua ditanggung oleh Al-Habib Ali. بل العجيب Dan yang lebih hairan, أنه كان يرسل النفقة حتى إلى سلطان البلاد وهو سلطان سيون beliau لكي memberikan, يجعله يتبارك بمائدة المولد. beliau memberi nafkah sehingga kan kepada sultan di saat itu daripada makanan maulid itu. فنفقتهم Jadi nafkah mereka ونفقت مراكيبهم من الجمال والحمير لأنهم يحتاجون إلى الطعام من البرسيم كان يوفرها الحبيب علي. juga nafkah untuk makanan, tunggangan-tunggangan mereka seperti unta dan juga keldai. وأخذ الحبيب حامد بن علوي البار جد حبيبنا مصعب البار إذا كان موجود Dan Al-Habib Hamid bin Alwi Al-Bar, datuk yang أخذ Mus'ab نسخة bin من Bar, المولد beliau mengambil nuskah daripada وقال يا maulid. حبيب علي Beliau berkata, wahai Habib Ali, أريد أن أذهب أحج aku ingin pergi haji وأزور الحبيب صلى الله عليه dan وسلم menziarahi Habib Nabi sallallahu alaihi ولكن wasallam. بغيت الإذن منكم أن آخذ هذا المولد فأقرأه في الحجرة الشريفة. الحجرة الشريفة كانت مفتوحة في تلك الأيام. Akan tetapi aku ingin izin daripada kamu. Aku ingin mengambil maulid ini untuk membaca di hadapan kubur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di saat itu ianya dibuka untuk orang ramai. فقال لهم اعطوه نسخة Lalu dikatakan berikan kepadanya وروح nuskah وسلم على الحبيب صلى الله عليه وسلم. dan berikan salam aku kepada Habib Nabi sallallahu alaihi فأخذ wasallam. نسخة الحبيب حامد Maka diambil oleh Habib وراح Hamid, إلى المدينة lalu المنورة pergilah ke Madinah بعد Munawwarah أن حج selepas menunaikan haji ودخل إلى الحجرة dan الشريفة masuklah ke Hujrah وبدأ Syarifah. يقرأ Beliau mulakan bacaannya إلى أن ختم المولد sehinggalah khatamnya maulid, وبقي dan beliau berada di situ. يخاطب الحبيب صلى الله عليه وسلم بقلبه Beliau bicara dengan Nabi SAW dengan hatinya, ويقول يا حبيب lalu berkata, wahai قد Habib, جينا بهذا المولد kami datang kepada kamu وقد dengan maulid ini, استأذنا شيخنا dan saya telah minta izin في Syekh kami قراءته عليكم untuk membacanya di hadapanmu, وطلبنا الإذن منه في ذلك dan saya minta izin daripadanya untuk ini. فأخذته غفوة Lalu datanglah Ghafwah pada saat itu, أخذته غفوة فنام فيها وهو جالس maka beliau tertidur sebentar dalam keadaan duduk. فرأى الحبيب صلى الله عليه وسلم في المنام Maka beliau melihat Nabi SAW dalam رأى tidur. أن القبر قد انشق Beliau melihat kubur sedang terbelah. وبرزت نورانيته صلى الله عليه وسلم Maka muncullah nuraniyah baginda Nabi SAW. فيقول يا حامد هات المولد Lalu berkata, wahai Hamid, mana maulid tersebut? قال فأعطاه إياه في الرؤيا Lalu aku berikan kepadanya dalam mimpi tersebut. وفتح Lalu الحبيب صلى الله عليه وسلم dibuka lembaran tersebut oleh Nabi SAW. يقرأ وهو يتبسم يشرق وجهه نور صلى الله عليه وسلم Nabi SAW membacanya satu lembaran demi lembaran sambil gembira, ceria dan terpancarnya cahaya حتى daripada wajah Nabi أتم SAW. صفحات المولد Sehinggalah sempurnanya lembaran maulid فقال يا tersebut. حامد Lalu berkata, wahai يا Hamid, مرحبا بك ya marhaba bak. ويا مرحبا بمولدي هذا مولدي قالوا Dan ini adalah, ليس مولد علي هذا مولدي أنا dan marhaba dengan maulid ni. Ini bukannya maulid Ali, ini maulid aku. فلما رجع بشر الحبيب علي بهذه البشارة Lalu ketika pulang, beliau memberitahu berita gembira kepada Habib Ali. فكانت من بشارات الحبيب علي من قرأ المولد أو حفظ المولد كان ذلك بابا بينه وبين الحبيب صلى الله عليه وسلم يقرب له رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. Maka Al-Habib Ali sendiri berkata, siapa yang membaca maulid ini dan menghafalnya, ianya adalah satu pintu di antaranya dengan Nabi SAW. أو كتبه Maka ia juga mendekatkan diri kepada Nabi SAW ataupun menulis maulid فمن لم tersebut. يستطع أن يحفظه منكم فليكتبه Maka yang tidak mampu untuk hafal, maka tulislah. ومن لم يستطع أن يحفظه ولا يكتبه فليطبعه Mana yang tak mampu hafal dan tulis, maka terbitkanlah. ومن لم يستطع أن يطبعه فليلازم على قراءته. Yang tak mampu nak terbitkan, lazimilah membacanya. ويكمل الكلام سيدي وما شاء الله وحبيبي الحبيب حسن بن محمد بن سالم العطاس وعلي حبشي وما عنده كل الراجع العطاس. Masya Allah. فما شاء الله حضر الحبيب حسن بن محمد بن سالم وهو من ذرية ذلك الإمام
فالله ينفعنا إن شاء الله بسره ونوره وبركته وهداه إن شاء الله. Amin. InsyaAllah kalam akan disempurnakan oleh Al-Habib Hasan Al-Atas. Masya Allah, semua keberkatan daripada Al-Habib Ali Hashim dapat daripada Imam Abu Bakar Al-Atas. InsyaAllah saya mohon maaf atas kekurangan terjemahan tadi. Syukran jazilah. Panjang riwayat pengarangan kitab Maulid Simtud Durar yang dihuraikan oleh Habib Al-Habsyi, betapa tingginya makam Maulid itu di sisi Allah dan di sisi Sayyidina Rasulullah SAW. Untuk pengetahuan juga di Bogor pun diamalkan Simtud Durar, di Kuitang pun diamalkan. InsyaAllah di Masjid Balawi pun Simtud Durar. Alhamdulillah saya pun ambil barakat sebagai orang tua, ambil cara orang tua lah. Alhamdulillah dengan berkah tu majlis kita makmur, alhamdulillah.